Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, bertemu kembali kita dalam mata pelajaran Matematik tingkatan 3. Okey, dah bersedia semua nak belajar? Okey, hari ini kita akan masuk bab 3. Tajuknya adalah simpanan dan pelaburan. Okey, hari ini kita akan belajar 3.1.1 mengenal pelbagai jenis simpanan dan pelaburan. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Yang pertama, apakah maksud simpanan? Apakah maksud simpanan? Simpanan ni merujuk kepada wang lebihan yang disimpan di dalam peti besi, tabung atau laci. Okey, contoh awak punya simpanan duit dalam peti besi, dalam tabung, dalam laci, itu nama simpanan lah. Okey, maksud simpanan ni wang lebihan juga boleh disimpan di bank. Contoh dah banyak duit sampai 10,000, 50,000, takkan nak simpan dekat dalam rumah je kan? Okay, so simpan dekat bank yang akan memberi pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Okey, itu maksud simpanan. Okey. Okey, kita tengok. Ada berapa jenis simpanan? Ada 3. Yang pertama, akaun simpanan. Yang kedua, akaun simpanan tetap. Yang ketiga, akaun semasa. Ini adalah 3 jenis simpanan. Okey. Okey, yang pertama sekali kita tengok apakah maksud akaun simpanan. Okey, yang pertama, pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarang amount mengikut kemampuannya. Contoh awak ada 10,000, simpan 10,000 lah. Kalau ada RM10, awak nak simpan RM10 tu dekat bank, simpan lah. Okey, contoh ada RM50, boleh. Dia tak kisah berapa amount, ikut kemampuan. Yang kedua, pemegang akaun menerima kadar faedah berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Okey, kadar faedah yang awak dapat nanti dia berdasarkan jumlah simpanan. Kalau simpanan awak RM10,000, dia akan kira ikut jumlah simpanan lah. Kalau simpanan ada RM100, so ikut jumlah simpanan juga. Okey. Okey, yang ketiga, kadar faedah adalah lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Okey. Yang keempat, pemegang akaun boleh mengeluarkan wang simpanan pada bila-bila masa. Contoh awak dah masukkan, minggu lepas awak masukkan RM1,000. Tiba-tiba esok awak nak guna duit RM2,000. Boleh keluarkan. Okey, dia tak kisah. Minggu lepas baru masuk, minggu ni keluarkan. Boleh. Okey, tak kisah bila-bila masa. Dan akhir sekali, wang simpanan boleh dikeluarkan dengan menggunakan kad debit melalui mesin teller automatik ATM. Maksudnya kad kita ada guna selama ni tu adalah nama dia kad debit. So awak nak duit, awak pergi cucuk dekat mesin ATM tu, boleh guna. Itu adalah untuk akaun simpanan. Okey. Seterusnya kita tengok apakah maksud akaun simpanan tetap. Okey, yang pertama, menyimpan sejumlah wang tertentu untuk satu tempoh masa tertentu seperti 3 bulan, 9 bulan atau 1 tahun. Akaun simpanan tetap ni dia ada tempoh masa tertentu. Kalau akaun simpanan tadi tak ada tempoh tertentu. Okey, yang kedua, pemegang akaun akan ditawarkan kadar faedah yang lebih kompetitif berbanding dengan akaun simpanan. Kadar faedah dia lebih tinggilah berbanding dengan akaun simpanan. Okey, wang simpanan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Untuk akaun simpanan tetap ni, dia ada tempoh matang. Awak tak boleh keluarkan duit tu sehingga tempoh matang. Okey, sekiranya wang yang dikeluarkan sebelum tempoh matang, maka kadar faedah yang sepatutnya diterima akan dikurangkan dan akan dibatalkan pada satu masa. Maksudnya awak tak dapat kadar faedah tu kalau awak keluarkan dia sebelum tempoh matang. Okey, dan akhir sekali sijil simpanan akan dikeluarkan kepada pemegang
account. Okey, itu maksud akaun simpanan tetap. Okey, seterusnya adalah akaun semasa. Apakah yang dimaksudkan dengan akaun semasa? Simpanan dalam akaun semasa boleh digunakan untuk tujuan peribadi atau perniagaan. Okey, selalunya untuk perniagaan orang akan guna akaun semasa. Okey, pemegang akaun boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Okey, kalau akaun semasa ni kita boleh guna cek. So kita nak bayar duit dekat orang, kita tak perlu pergi ambil duit dekat mesin ATM ke, dekat kaunter bank ke, lepas tu bayar pula kat orang tu. So kita guna cek sahaja. Okey, yang ketiga, simpanan dalam akaun tidak dibayar faedah, sebaliknya dikenakan caj perkhidmatan. Dia ada caj perkhidmatan. Okey, namun terdapat juga bank yang membayar faedah kepada pemegang akaun semasa. Dia bergantung kepada bank lah macam ni. Okey. Itu adalah simpanan. Seterusnya adalah pelaburan. Apakah yang dimaksudkan dengan pelaburan? Wang yang dilaburkan untuk mendapatkan pulangan seperti dividen dan keuntungan modal pada masa hadapan. Pelaburan ni kita labur duit, tak kisahlah berapa banyak yang awak laburkan, dan awak dapat dividen ataupun keuntungan modal. Okey. Pelaburan terbahagi kepada 3. Yang pertama, saham. Yang kedua, amanah saham. Yang ketiga, hartanah. Okey. Apakah dia saham? Saham ni merupakan modal yang dicarumkan kepada suatu syarikat. Pemilik saham merupakan pemilik syarikat dengan syarat tertentu. Dan yang ketiga, saham ni, bila kita masuk saham, kita akan mendapat pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Itu adalah saham. Apa maksud pula amanah saham? Amanah saham ni ialah skim pelaburan yang dikendalikan dan diurus oleh sesebuah organisasi bagi pihak pelabur. Yang kedua, wang yang dikumpulkan daripada para pelabur dilaburkan dengan tujuan memberi pulangan kepada pelabur. Okey. Sama juga seperti saham, dia mendapat pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Okey, itu adalah amanah saham. Dan akhir sekali, hartanah. Hartanah ni, apa maksud hartanah? Pelaburan atas hartanah ni bermaksud melabur atas tanah bersama dengan apa pun yang tinggal tetap di atas tanah tersebut, seperti bangunan, sumber asli dan sebagainya. Maksudnya kita beli tanah lah, kita beli rumah. Kita beli rumah, kita dapat dengan tanah dia sekali kan. Itu maksud hartanah. Kita beli bangunan kedai, hartanah lah tu. Okey. Okey, yang kedua, pulangan bergantung kepada keadaan ekonomi, lokasi dan sebagainya. Contoh, awak beli tanah dekat kawasan hutan belantara. Macam mana kita nak jual? Ada tak orang nak beli? Tu kena fikirlah itu. Kena tengok lokasi macam mana. Dan kita kena tengok keadaan ekonomi. Kalau keadaan ekonomi jatuh, ada orang juga nak beli hartanah kita. So, kita kena melabur, kena fikir sebaik-baiknya. Dan sama juga dia mendapat pulangan dalam bentuk sewa. Contoh, kalau awak beli bangunan kedai, so awak sewa, awak dapatlah pulangan. Okey, dan keuntungan modal. Okey. So, hari ni kita dah belajar 2, pelaburan dan simpanan. Simpanan terbahagi kepada 3, pelaburan pun terbahagi kepada 3. Okey. So, lepas ni awak boleh buat modul PDPR bab 3, 3.1.1 yang cikgu dah bagi dah modul dekat awak. Buat muka surat 1 dan 2, nombor 1 sehingga nombor 6. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.